Bagi itu surat Pak Lui 30 nombor 4 akhir 31 saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 dari atas. 11 dari atas. 11 dari atas dan dan tepi akalnya. Dan ketiga. Dan kurang rukun dan lainnya maka ya. Berapa muka? Okey. Nombor 11. Ujung sekali. Ujung. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa nusrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير واشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله. Semua dan yang ketiganya daripada 13 rukun sembahyang, yang ketiganya daripada 13 rukun sembahyang, takbiratul ihram. Yang ketiga daripada 13 rukun sembahyang, iaitu takbiratul ihram. Apa makna takbiratul ihram? Iaitu di mana satu takbir yang kita memulakan dengan sembahyang kita, dan selepas daripada kita takbiratul ihram, maka tidak lagi kita dibenarkan melakukan sekalipun benda yang halal, kecuali perkara-perkara yang perlu dilakukan di dalam sembahyang. Mana nak makan tidak boleh dah, walaupun makan tu halal. Walaupun makan benda yang halal, tetapi sudah tidak boleh makan. Sebab kita sekarang selepas daripada takbiratul ihram, mana kita sudah berada dalam sembahyang. Dia kata maka wajib atas yang kuasa, maka wajib atas yang kuasa mengatakan takbiratul ihram tu, menutur dengan dia, menutur, iaitu berkata dengan dia dengan takbiratul ihram. Menutur mana berkata, jangan diam lah, kerana mesti kena bagi bunyi kepada telinga kita. Satu, biar dengar kepada telinga. Dan yang kedua, sebutan huruf adalah dimistikan. Sebutan huruf Allahu Akbar adalah dimistikan. Wajib kita sebut tu dengar pada telinga kita. Bahawa itu gambarannya, taswirnya gambaran. Wajib kita kata bahawa berkata ia musalli orang sembahyang mengatakan Allahu Akbar, mesti bagi dengar kepada telinga kita lafaz Allahu Akbar. Kalau tidak dengar kepada telinga kita, maka tidak sah sembahyang kita. Kata dalam hati tu, ataupun kata kohon terlanjur, nah, kata tersangat perlahan, tak boleh, sehingga kita sendiri tidak dengar, tak boleh. Wajib kita menuturkan
perkataan itu supaya kita sendiri dapat mendengar dengan jelasnya akan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Jelas. Dia kata maka tiada sah, tidak sah dengan menggunakan lafaz Ar-Rahmanu Akbar. Guna Rahman dulu. Ar-Rahmanu Akbar. Sama-sama sifat tu ada. Sifat juga tu Ar-Rahman sifat, Akbar pun sifat. Dia Allah. Kalau kita kata Allahur Rahmanu Akbar, tak apa. Nah, satu nama, satu dengan dua sifat. Satu nama, Allah tu nama bagi zat. Dah, lafzul jalalah dia bagi. Ar-Rahmanu Akbar. Allahur Rahmanu Akbar. Boleh? Tak apa. Sah semaya. Buat bagi dua sifat sah semaya. Allahur Rahmanu Akbar. Okey, sah. Tapi kalau mengatakan Ar-Rahmanu Akbar saja, tidak ada Allah, maka tidak sah. Dan umpama Ar-Rahmanu Akbar seperti Allahu Akbar atau Allahu Azim atau Allahu A'zam. Maka tiada sah Ar-Rahmanu Akbar dan umpamanya. Umpama Ar-Rahmanu Akbar Allahu Kabir. Silap baca. Umpama juga Ar-Rahmanu Akbar tidak sah, maka tidak sah juga dengan menyebut Allahu Kabir. Tak boleh. Atau Allahu Azim, tak boleh. Atau Allahu A'zam, tak boleh. Allahu Kabir tak boleh. Kalau Allahu Akbar boleh, Allahu Kabir tak boleh, atau Allahu Azim tak boleh, atau Allahu A'zam tak boleh. Tak boleh lakukan Dia kata maka tiada memadai, tidak memadai, tidak mencukupi tiap-tiap yang boleh mengubahkan salah suatu daripada dua lafaz itu dengan lafaz selain daripada lafaz Allahu Akbar, maka hukumnya tidak memadai. Tak boleh. Takbir boleh setakat Allahu Akbar, tapi kalau nak tambah sifat boleh. Allahu Rahmanu Akbar boleh, asal ada Akbar. Dan tidak sah pula mendahulukan, kita cuba mendahulukan Akbar atas lafaz Allah. Sebagai contohnya Akbarullah, tak boleh. Takbir yang menggunakan Akbarullah, tak boleh. Dan tiada mengapa diceraikan antara dua lafaz dengan al, seperti Allah Al-Akbar boleh. Allah kita serta dulu, kita putih Al-Akbar, boleh. Dan tiada mengapa juga dengan sifat yang tiada panjang. Tambah pula satu sifat lagi.
Allah telah muzah tu Allah telah. Al-Jalilu Akbar. Boleh. Allahul Jalilu Akbar. Usalli fardhu zuhri 4 raka'at lillahi ta'ala. Allahul Jalilu Akbar. Dan nanti sahaja aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat. Boleh. Awak bagi satu sifat tambah. Jadi dia 2 sifat. Akbar tu satu sifat, Al-Jalilu tu satu sifat. Mana Al-Jalilu Akbar boleh. Atau Allahur Rahmanur Rahim Mu Akbar. Apa sifat tu? Allahur Rahmanur Rahim Akbar. 1, 2, 3. 3 sifat. Boleh. Bersalah jika panjang ia seperti 3 sifat, katanya Allahul Jalilul Azim Al-Halimul Akbar. Panjang tak panjang Pak. Aku tak boleh. Setakat 3 boleh dah. Atau kaedah-kaedah ataupun cara-cara lakukan takbir Ratul Ihram. Itu jika kita boleh dengan menggunakan bahasa Arab. Dia kata maka jika lemah daripada menyebutkan dia, tak boleh nak sebut Allahu Akbar. Tak boleh sebut dengan lafaz Arabi, dengan lafaz Arab tak boleh nak sebut. Kemudian daripada belajar, kita dah belajar dah, tapi tak boleh sebut juga Allahu Akbar. Tak boleh. Belajar dah, tapi dia sebut. Hendaklah diterjemahkan dengan barang mana lughah. Boleh gunalah bahasa mana-mana pun. Bahasa Melayu kita kau, bahasa Cina kau, bahasa Siam kau, Urdu kau, boleh belakang. Dan jika dengan lain daripada lughahnya sekalipun, tak sekalipun dengan lughah yang lain daripada lughah bahasa Arab. Apa? Apa? Remi, apa? Mi ada mi. Dia kata dan jangan digantikan dia lafaz Allahu Akbar tu dengan zikir yang lain. Tak boleh. Mi ada mana tadi? Gua risau. Oh lah, macam. Jangan digantikan dia dengan zikir yang lain daripada zikir Allahu Akbar. Kecuali kita tak boleh nak pergi nak sebut dengan bahasa lain, tak apalah. Kalau selagi kita boleh sebut, dah mesti kena menggunakan lafaz Allahu Akbar, takbiratul ihram kita. Kecuali kita nak sebut tak boleh, baru boleh guna, barulah kita boleh menggunakan bahasa diri kita. Dan wajib
dimuqaranah. Ni partner ni. Dan wajib atas yang bisu menggerakkan lidahnya. Bagi orang bisu wajib dia kena gerak lidah dia dan dua bibir mulutnya mesti bergerak, dan daging anak lidah yang pada akhir langit-langitnya dengan takbir atas kadar kuasa. Dia kuasa gerak macam mana, lidah dia wajib dia kena bergerak. Ini bagi orang yang bisu. Dia bisu mesti gerak lidah, tak boleh diam. Dan demikianlah segala bacaan yang wajib. Begitulah juga dengan segala bacaan yang wajib. Maka jika lemah, begitulah juga bagi orang bisu dengan segala bacaan yang wajib. Fatihah baca wajib, wajib gerak mulut dia. Tahiyat akhir wajib gerak mulut dia. Salawat kepada Nabi wajib gerak mulut dia. Ini kaedah bagi orang yang baik atau bagi orang bisu. Maka bagi kita orang yang tidak bisu, wajib mendengar kepada telinga kita bacaan kita. Satu-satu tu biar telinga kita sendiri boleh dengar. Kalau telinga kita tidak dengar, tidak sah. Salam mesti mendengar di telinga. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah dengar. Tahiyat akhir dah dengar. Baca Fatihah dah dengar. Maknanya setiap bacaan-bacaan yang wajib mesti diperdengarkan kepada telinga kita. Boleh tak? Kalau tak dengar, tidak sah. Takbiratul ihram, we dengar telinga kita. Fatihah, we dengar telinga kita. Tahiyat akhir, we dengar telinga kita. Salam, we dengar telinga kita. Kerana ini adalah di antara kaum-kaum yang wajib, dia panggil rukun. Dia dengar. Orang bisu kena gerak mulut. Orang bisu kena gerak. Maka jika lemah daripadanya, hendaklah diniatkan dia dengan hati. Kalaulah kita tak boleh nak baca, tak nak gerak mulut tak boleh, wajib kita kena niat. Ingat dalam hati kita, waktu ni kita baca Fatihah, baca dalam hati. Ini pada masalah orang yang tidak kuasa, orang bisu. Kalau kita kuasa mulut tu, wajib kita kena baca dengan mulut. Dan wajib pula, wajib juga, ingat mana ya dah, ia musalli, ia orang sembahyang, mendengarkan dirinya akan takbiratul ihram, mesti kena dengar. Jangan dia tak boleh Allahu Akbar, biar telinga kita dengar. Kita sebut wajib. Kalau tidak dengar, tidak sah. Demikian lagi, begitu juga wajib segala bacaan yang wajib. Demikian lagi maknanya wajib juga mendengarkan akan dirinya segala bacaan yang wajib. Dan wajib dimuqaranah akan niat dengan takbiratul ihram. Wajib dimuqaranah akan niat
dengan takbiratul ihram. Wajib dimuqaranah akan niat dengan takbiratul ihram. Muqaranah maknanya niat kita tu biar di dalam takbiratul ihram. Muqaranah di bahasa Arab, kalau bahasa Melayu dia panggil apa? Nah, biar bersamaan di antara Allahu Akbar dengan sahaja aku sembahyang fardu zuhur. Okey. Atau dia panggil di muqaranah, disamakan takbiratul ihram kita dengan niat kita sembahyang. Ikutlah sama ada sembahyang apa nama ni sunat ke, ataupun sembahyang fardu ke, ataupun sembahyang apa saja pun, bila kita kata Allahu Akbar mesti dimuqaranahkan. Kalau sembahyang zuhur saja aku dah fardu zuhur. Kalau sembahyang sunat sahaja aku sembahyang sunat. Aku sembahyang sunat awabin saja aku dah sunat awabin. Kita sembahyang sunat mutlak sahaja aku sembahyang sunat. Maknanya wajib dimuqaranahkan dalam dengan takbiratul ihram kita. Adapun Imam Nawawi ini salah seorang pada pengarah kitab fiqh juga. Maka Imam Nawawi memilih Imam Nawawi akan memadai dengan muqaranah urfiyah. Macam mana muqaranah urfiyah? Dengan sekira-kira dibilangkan pada uruf bahawa ia menghadirkan bagi sembahyang tak sahaja aku sembahyang. Kalau sembahyang zuhur sahaja aku sembahyang fardu zuhur dalam masa Allah ataupun dalam masa akbar. Itu dia panggil muqaranah urfiyah. Mana kita boleh menghadirkan sahaja aku sembahyang fardu zuhur sama ada dalam Allah, ataupun kita boleh menghadirkan sahaja aku sembahyang fardu zuhur sama ada dalam akbar. Allahu Akbar, waktu Allah tu tak ada lagi, waktu akbar tu boleh hadir sahaja aku sudah berdoa. Masa kosong, Allah tu kosong, tak ada apa. Mari tempat akbar baru hudu hati sahaja aku sudah berdoa biasa. Tak apa dah. Masa tu tangan dah jatuh saya. Allah tu dia lagi, tak ada panggil lagi dah. Tiba-tiba tempat akbar tu baru bagi saja aku sudah berdoa. Tak apa dah. Oh, dia bukan masa ni lah. Bukan kan? Bukan masa Allah. Dia tak apa. Ni masalah. Ni dia panggil muqaranah urfiyah ni. Ya. Hak tu, hak Allahu Akbar daripada Allah sahaja aku sudah berdoa. Hingga roh pada akbar tu, ini dia panggil muqaranah kamaliyah. Muqaranah ni dia ada tiga. Muqaranah kamaliyah, muqaranah urfiyah, muqaranah tauzi'iyah. Mana hak tauzi' ni tak sah. Sebab tauzi' dia panggil hecir, menghecirkan satu-satu. Tak ada alih pada Allah sahaja. Bisa tafsir. Allah aku tafsir itu. Sembahyang. Alif pada apa? Fardu. Zuhur. Tafsir itu. Itu tidak sah, tu dia panggil tauzi'. Tauzi' ni mana kita cuba atur satu. Dia panggil hece. Bahasa hece ni dia hece. Itu tidak boleh. Kita tidak mahu itu. Hak kita mahunya sama ada muqaranah urfiyah ataupun muqaranah kamaliyah. Ia mengesahkan boleh guna muqaranah urfiyah. Siapa dia? Imam Nawawi.
Ada kita panggil al-ikhtilaful ulama rahmatan linnas. Ada bersalah ulama tu merupakan boleh menjadi rahmat kepada kita manusia. Mana kata dengan Imam Nawawi, kita boleh, maknanya sama ada nak menyelesaikan qasak takluk ta'yin dalam masa Allah, ataupun boleh selesai qasak takluk ta'yin dalam masa akbar. Okey. Faham boleh? Muqaranah ada berapa? Ada 3. Satu muqaranah kamaliyah. Yang kedua muqaranah urfiyah. Yang tiga muqaranah tauzi'iyah. Itu disebut muqaranah. Ada satu lagi. Adalah disebut oleh para ulama muktabar. Ada satu lagi disebut sebagai muqaranah yang dibahasakan basitiyah. Mana basitiyah? Basitiyah ni maknanya waktu kita kata Allahu Akbar, kita bawa makna Allahu Akbar, Allah besar. Waktu pun tak saya pakai kuat. Kelantan tadi sama amal tu. Hak Allah Maha besar dengan hak sahaja aku sembahyang pada subuh. Kelantan tadi. Saya ada orang mengajar begitu. Pakai beki Kelantan ni Kuala Lumpur ni saya tak tahu dah. Ada ke Allah Musa Kuala Lumpur ni? Tak ada lah. Tak ada nak Basitiah, tak ada lah. Tak ada. Kelantan tu Kelantan pasal orang tua Kelantan. Dia bawa waktu pakai tu demo. Muqaranah dipanggil muqaranah bahasa basitiyah. Basitiyah. Ya. Muqaranah basitiyah. Muqaranah basitiyah ni mana dia bawa makna lafaz takbiratul ihram. Takbiratul ihram Allahu Akbar, maka dia bawa makna lafaz tu. Apa dia? Allah Maha Besar. Itu salah tu, tak sah. Sini pun tak ada sebut. Dengan takbir atas pada puasa. Dan demikianlah segala bacaan yang wajib, di mana hendaklah diperdengarkan juga kepada telinga kita akan segala bacaan yang wajib. Fatihah, tahiyat akhir, jalan belakang tu, takbiratul ihram, lepas tu salam. Maka jika lemah daripada menggunakan takbiratul ihram tadi, maka jika lemah daripada segala bacaan tu, hendaklah diniatkan dia dengan hatinya. Nak baca tak boleh, nak baca dengan mulut tak boleh, tak pandang. Maka kita kena ingat dalam hati lah. Maka bagi kita orang yang boleh baca dengan mulut, wajib kena baca dengan mulut dan biar dengar dengan hati. Kalau tidak, itu tidak sah sembahyang tu. Dan wajib juga ia mendengarkan dirinya, ia seseorang mendengarkan akan dirinya akan takbiratul ihram. Wajib seseorang biar dia sendiri boleh dengar akan takbiratul ihram. Kena kan? Demikian lagi segala bacaan yang wajib, begitu jugalah dengan segala bacaan yang wajib.
Maka termasuk dalam bacaan wajib tu pada tiap-tiap rakaat pada qiyamnya baca Fatihah tiap-tiap rakaat dalam qiyam. Melainkan rakaat orang yang masbuk. Kecuali hak tak pernah baca Fatihahnya, iaitu orang yang tidak dapat mentamamkan bacaan Fatihah yang pertengahan di dalam masa qiyam imam. Itu dia panggil masbuk. Tarikh masbuk macam mana? Makmum yang tidak dapat menyempurnakan bacaan Fatihah yang pertengahan di dalam masa qiyam imam, itu diletak sebagai takrif masbuk. Kita orang semaya kena tahu sebenarnya. Wajib bagi kita orang yang semaya mengetahui takrif muwafiq dan takrif masbuk. Takrif muwafiq macam mana pula? Makmum yang dapat menyempurnakan bacaan Fatihah yang pertengahan dalam masa qiyam imam, itu disebut sebagai makmum yang muwafiq. Muwafiq masbuk. Kalau kita tak boleh baca bacaan Fatihah, tak boleh nak baca bacaan Fatihah yang pertengahan dalam masa qiyam imam, maka diletak kita sebagai orang yang masbuk. Orang yang dapat mentamamkan, menyempurnakan bacaan Fatihah yang pertengahan di dalam masa qiyam imam, maka diletak orang ini sebagai orang yang muwafiq. Dan Bismillahirrahmanirrahim merupakan satu ayat daripada Fatihah. Maka bagi kita orang mazhab Syafi'i, tak mesti kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana pula bila kita bismillah di muka, kita tak bunyi pun dia baca, maka boleh turut ke? Kita boleh ikut dengan syarat wajib kita ihtimal bahawa imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tidak ihtimal dia baca, maka tidak sah kita mengikut. Sebab tu tidak sah mengikut oleh orang yang Syafi'i atau orang Hanafi, tidak sah. Yang kita pergi Mekah, kita ikut tu, kita ihtimal. Orang Hanafi walaupun dia atau orang Hanafi, tapi kita ihtimal bahawa dia baca Bismillah. Okey? Kalau pakai tidak ihtimal, kan begitu. Apa nama turut dia? Tak, orang lain turut belakang, orang turut. Dah, kita kena ihtimal. Sebab kita mazhab Syafi'i, maka dalam kitab ni dia sebut mazhab Syafi'i ni. Sebab tu dia kata, dan bermula Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat daripada ayat Fatihah. Maka kalau kita dapati mazhab lain dia bukan dia tak baca Bismillah, kita turut juga tu, atau kita ihtimal. Kita ihtimal dia baca. Dan wajib memelihara segala hurufnya dan segala tasydidnya. Wajib bagi kita orang sembahyang menjaga akan segala hurufnya dalam Fatihah itu dan segala tasydidnya dalam Fatihah. Dan dia buat tasydid lah. Tak kena macam betul lah. Tepat iyyaka, kena kata iyyaka, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca betul. Maka jika menggugurkan kita
buat, tak baca daripada Fatihah satu huruf so yang tak baca. Tak. Contoh kita kata iyyaka na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka. Hak tempat wa iya tu kita baca dengan, kita tak baca, kita baca dengan cara tidak ada syiddah. Wa iyyaka, wa iyyaka. Dia wa iyyaka, kita wa iyyaka. Atau tasdidnya seperti kita buat tasdid iyyaka. Patut iyyaka dengan baca dengan cara takhfif, dengan baca dengan cara weggi. Tak. Hak patut berat, tapi kita baca cara weggi. Iyyaka patut, tapi kita baca dengan iyyaka. Sah tidak sah? Tidak sah semaya kita tu. Takhfif ya atau ditukarkan satu huruf dengan huruf yang lainnya, maka semua tu dikira patah. Seperti di antara salah juga siratal ladzina, siratal ladzina, hak tempat allazi tu kita masuk dengan al-lazim, hak tempat za jadi za, salah. Atau la'an, ataupun kita baca dalam keadaan dia cedera, yakni lahan tu cedera, yakni baris, mengubahkan. Dengan kita baca tu boleh mengubahkan maknanya. Di antaranya seperti an'am, asa an'amta, dah, tapi kita baca dengan an'amtu, ubah makna tu, nikmat aku. Dengan dhammah, dengan bagi hadapan tak, atau kasrahnya, maka tidak sesuai itu. Maya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bacaannya jika ia sengaja, bacaannya tak sah, maya tak sah. Dan jika ia sengaja mengukuhkan maknanya, seperti an'amtu dengan dhammah tu, asa an'amta alaihim, tapi kita baca dengan an'amtu alaihim. Atau kasrah, kita baca dengan bagi bawah, an'amti, misal kasrah tu bagi bawah, hukumnya tidak sah sembahyang dan wajib, dan bacaan tak sah sembahyang dan tak sah bacaan, dua lah. Dosa tu jika ia sengaja akan diketahui ia dan mengubah ia akan maknanya, ubah makna, dia tahu atau makna ubah, maka jadi tiada sengaja ya. Demikianlah lagi tiada lagi diketahui dengan terumpama tiada diketahui atau tiada mengubah. Jika ia sengaja dan diketahui ia dan mengubah akan maknanya, ubah makna an'amta, nikmat yang kau bagi. Kalau kata an'amtu, nikmat yang aku bagi, itu ubah apa tu? Tak. Maka jika tidak sengaja, demikian lagi tidak ketahui atau tiada mengubah akan makna, seperti baca Rabbul Alamin bisa, tahu mana, maka tidak batas saja. Hanya wajib ia kembali membaca kalimah tersebut dan barang yang kemudian cuma kena baca semula lah, pasal dia tidak berubah makna. Bila dia wajib pula memahami peraturannya. Wallahu a'lam. Ada soalan? Soalan ada?
Pak saya ni. Lanjut. Anda ni. Soalan. Okey? Kalau macam baca Ali cedera. Cedera aku mana bisa. Bunyi tak betul lah. Huruf. Tukar huruf semua Tukar huruf. Tukar huruf boleh mengubahkan makna. Betul khabar ni mengubahkan makna. Pantas sekali. Tapi fahaman dia dalam Al-Fatihah tu, dia faham apa maksud dia. Kira batal juga. Batal. Asal baca ayat tu yang mengubah. Dia barang wajib. Ubah baris pun tak boleh. Rubah menambah huruf pun tak boleh. Kurang huruf pun tidak boleh. Itu yang berbeza. Walaupun faham. Walaupun faham. Dia faham makna. Tapi cara dia baca tu berubah. Tak boleh. Tak boleh. Kita mesti dalam memastikan kita baca tu baris tidak akan berubah. Dia sebut teh tu tidak salah. Dah. Nak sebut bismillah tu mesti kena bismillah. Tutup mulut dulu. Bismillah. Tutup dulu mulut itu. Kena bunyi satu-satu. Ada lagi masalah supaya ni? Ustaz, ya. orang yang selalu takbir 5 kali Ustaz. Tak apa kalau takbir ni tak tu. Kalau dia dah takbir, dia dah letak tangan sini, lepas tu dia takbir sekali Ustaz. Dia suat tu. Selalu. Tak apa so. Tak. Kalau macam apa hukumnya kalau imam tengah baca? Sebenarnya kita pun baca kan. Apa hukumnya? Imam baca Fatihah. Kita pun ikut sekali. Kita pun baca Fatihah. Apa hukumnya tak? Hukumnya makruh saja. Makruh je. Sah sebenarnya. Ustaz, Ya. dua soalan. Satu baca Fatihah dengan satu nafas, sah ke tak? Sah sebenarnya. Saya betul kan? Yang kedua, Kita wasat string. Oh ya, boleh. Boleh. Yang kedua tak masbuk, kita masuk masbuk, tak dan nak baca Fatihah, imam dah rukuk. Dia sebagai Kita wajib rokok. bukan habiskan Fatihah. Kita dah pasal kita masuk kan. Kecuali kita wapik. Nak wapik di mana 3 rukuk aja. Nah, imam sedang rukuk kita Allahu Akbar. Dan nanti saja sebab itu ikut imam. Rukuk. Tak perlu Fatihah. Tak payah. Kita orang masbuk. Tak payah. Teruskanlah. Nanti kita baca Fatihah, imam naik. Bila kita nak rokok, dia tidak kira tu. Ada yang kau balik. So, rokat tu kira tak? Ya, Rokat yang tak baca Fatihah tu kira sah. semua dikira. Kalaulah kita tu dia dapat orang masbuk. Tak, kadang-kadang kita tu imam nak baca. Kita tidak baca, lepas tu kita syok. Ya, aku baca lah kau. Lepas tu kita baca balik. Nah, di hukum kita orang muafiq. Maaf, 3 rukuk banyak. 3 rukuk banyak, maaf. Ustaz, yang Fatihah ni, Ya, dia kan 7 ayat kan? 7. 7 ayat. Okey. Kalau Bismillah tu, Salah satu. daripada ayat. Daripada 7 ayat. Ayat yang akhir tu, Siratal Ladzina An'amta tu kita kena baca satu. Lepas tu sekali wakaf. Atau kita boleh Sama berhenti. ada kita nak berhenti pun boleh. Kalau berhenti tu, Contohnya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bahawa itu sudah ada lagi misalnya. Alaihim ghairil maghdubi alaihim. kita sambung lagi. Ya. Kalau macam habis baca Fatihah dengan Okey. imam kan, kita aminkan dulu sebelum imam. Okey. Dia baca. Tidak baca. Makruh. Cepat nak masuk syurga. Tak baca. Kita ambil dulu. Tak baca. Lepas tu imam ambil, kita ambil pula. Tak apa. Ustaz, kalau kita pendek kan Ustaz? Ha? Kalau kita orang itu pergi negara orang kan?
Kalau orang Jawa sebutan dia lain. Kalau Pandai. India je tu kalau sebut Allah dia Allah. Macam mana? Baca pendek ke? Bacaan dia lidah dia pendek. Kita dengar kata lain macam kan. Dia bila kita merasai bahawa imam baca tu tidak sudah jauh, mana sudah menyimpang daripada kita baca, dah, maka wajib kita tengok Quran. Jadi itu dia lah. Tu apa tidak sah. Satu lagi kalau dia tu selalu macam bulan Ramadan. Kalau orang ambil takbir, kadang dia baca dia lagu-lagu tu kadang lapar. Baca alat tu sangat. Lagu kadang yang macam berlagu tu jadi surah menjadi panjang. Berlagu-lagu. Surah yang lagu. Dia berlagu-lagu dalam sembahyang tu makruh. Sah juga kita tu. Oh. Salah. Cuma Asal kau benda dia baca tentu sah lah. Fatihah tentu kan. yang satu saya soalan bukan bab solat lah. Beza antara sedekah dengan hadiah. Dan boleh tak kalau contoh seorang tu dia hadiah dia sedekah dia lafaz ataupun dia niat dalam hati untuk doakan saya ni kan saya sedekah ni mudah-mudahan rezeki saya mudah kurang rezeki boleh tak? Boleh. Beza antara sedekah dengan hadiah tu Dia hadiah ni bila orang tu dia tidak masuk dalam bab orang asnah ya apa? Maka dia kaya misal. Tak, dia kaya. Padahal dia tidak menuntut ilmu. Dia kaya tapi dia tidak belajar ilmu. Tak, maka hukum kita bagi kepada dia tu adalah dikira sebagai hadiah. Dia tidak akan apa nama tukar milik. Tak. Kalau kita tengok dia tu orang masuk dalam golongan menuntut ilmu, walaupun dia orang kaya, dikira sedekah kerana sabilillah. Ataupun dia orang belajar ilmu, walaupun dia orang kaya, dikira sedekah kerana fisabilillah. Dah, mana dia boleh ubah situ. tapi dari segi sudut keikhlasan dan contoh kita cakap ni saya sedekah doakan saya untuk ni murah supaya keluarga saya ni boleh Tak apa, sunat. sunat lah. Ada berapa pemberian kita tu ikhlas dah. Ada orang tu kita minta dulu dia. Tak apa. Sunat. Sunat lah. Ustaz, Kalau kita doa untuk para wali doa untuk para wali Doa untuk para wali. untuk para wali kita Okey. sedekahkan Al-Fatihah dulu lah dia Untuk dia para wali kita sedekahkan bacaan Fatihah kita. sedekahkan. Kalau kita sebut hadiah kan Dia tak apa juga. Dia tu boleh terima belakang tu. Dia tak apa, sedekah tak apa. banking Sedekah dia kena dia masuk dalam bab orang yang apa nak mujahadah dengan agama. Boleh masuk semua dia. Kita nak hadiah pun boleh juga. Boleh juga. Ustaz, macam musafir ni, saya ni dah musafir lah kan. Okey. Musafir. Jadi kalau macam nak apa sembahyang menghormati waktu tu, Okey. dia punya cara pun sama juga kan. Sama. Dalam bas tu Sama ya. Cuma beza tak ada wujud lah. tak ada dulu lah. Jadi sama juga lah. Sama ya. Kalau macam kita duduk ni, kita pakai makrifat je ke apa tak? Maksud saya pakai ni lah. Apa, menggunakan apa, bayangan. Takkan kita tengah duduk dalam bas, orang tengok kan. Guna tu lah, betul lah. Hati kan, hati kan. Ya. Mesti tak tak. Sebenarnya dia Fatihah dah. Ni namanya Allah boleh clear tak? Kita baca Fatihah ni kata satu nafas. Jadi ujung tu, sambungan ujung tu kita kena ikut. Kita baca satu nafas. Wajib lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نهدنا الصراط المستقيم صراط الذين wajib pasal kita wasa. Maksudnya tak boleh dah kita
kita baca macam biasa, tapi tak putus nafas. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Nak masuk dalam baca apa pula sih? Tapi ada pendapat yang kata suruh pecah kepada 3 sahaja. Itu sunnah afdal itulah. Afdal itulah. Waktu 3. Ya. Wakil nak tanya, kakak ni nak tanya sembahyang atas lantai sebab dia sakit lutut macam mana? Sembahyang tak kursi lah. Tak boleh. Salah lah. Dia duduk Dia salah. kata kalau pergi ke masjid kadang tu tak ada kursi. Ni salah gini. Ha? Boleh. Salah gini. Kalau dia duduk rokok, dia rokok. Gitu. Setuju? Banyak sikit. Dia tak boleh lipatkan kaki dia sakit lutut. Tak. Dia sakit lutut. Tak boleh lipat kaki bersila, tak boleh. Dia boleh tengok macam mana duduk. Sekena-kena dia dapat lah. Lunjurkan kaki. Ikutlah. Dia boleh belunjuk dia, belunjuk boleh. Tak apa. Tak apa. Tak apa. Buat dia boleh. Buat dia rasa sedap. Keselesaan tu mustahil. Ustaz, Ya. saya pernah mengalami dulu saya kena sakit. Mana? Saya tak boleh baring, miring, duduk. Semua kedudukan tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Sampai kan Sakit apa tu? saya sakit pinggang. Mana? Jadi saya nak semayang tu, walaupun saya kata contoh saya baring kan. Kata nak pakai ni pun tak boleh. Macam mana Ustaz? Mana? Kita lah. Lalu kita ambil kaedah bisa lah. Kita ambil satu kaedah sekira-kira dia boleh mana. Ambil kaedah tu lah. Kalau dia tak boleh ambil, boleh dengan mata. Tengah. Tak boleh dengan mata, boleh dengan ingat nanti. Contoh tengah baring. Ikut dia boleh tu mana. Tengah sakit tapi kita bergerak. Tukar pula. Boleh lah. Boleh. Tukar pula. Dia tidak membatalkan sembahyang. Okey, sekarang dia datang duduk begini. Puasa tu, dia boleh bangkit pula. Duduk lah. Last kali mak lipat kan? Lipat boleh. Selalu cakap mak lipat tu. Buat lipat. Martabak. Ustaz, saya nak tanya satu Ustaz. Okey. Saya ada ikut satu pengajian daripada Ustaz dekat masjid ni lah, yang berkenaan dengan ni Ustaz, masa kita duduk tayat akhir. Okey. Bila kita nak tengok contoh saya, dia kata tunjuk kita punya ni, kita nak asyhadu an la ilaha illallah. Sebenarnya saya agak keliru sikit Ustaz, macam mana dia punya ni kedudukan. Yang ni dia kata yang ni sama dengan lutut. betul, dia gini. Sama juga. Okey. Ni tak lebih gini. Ha? Kemudian Ustaz, asyhadu an la ilaha illallah. Illallah tu naik. Dia kena naik Ustaz. Ayat kata saya keliru Ustaz. Illallah. Dia kena naik Ustaz. Asyhadu an mula-mula kita dulu gini. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Naik kan? Itu dia situ. Dia duduk main bini lah, tak payah lah. Bagi. Asyhadu an la ilaha illallah tegak. Itu dia. Gitu je Ustaz, sampai habis. Habis. Masa Allah tu Ustaz, Asal kita gini lah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tangan yang ini Ustaz panjang. Itu dia situ, ini dia di sini. Ada orang yang mula-mula macam ni kan Ustaz? Kita mula-mula lagi at-tahiyatu wa barakatuh. Ayat selalu dah masa tahiyat tu. Masa tahiyat naik. Okey, dah naik dah. Itu dia situ dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia baru naik. Sampai habis. Okey, habis. Lagi? Ustaz, yang kalau yang ada dua, biasa ada orang Itu tu Hanafi. Bukan Syafi'i. Hanafi yang mana? Dia pusing. Apa ada makna Ustaz? Hanafi. boleh pusing. Mazhab Hanafi. Kalau yang atas bawah saja. Tak ada tu. Wahabi. Dia tak bagi satu. Itu cepat.
Lagi satu. Dia dah naik gini kan. Lepas tu dah tambah gini pula. Ada kan? Dia begini kan. Dia gini kan ni. Lepas tu dia tong. Kita yang kat sebelah tu hilang musuh. Tapi ada dia. Dah derau dah orang tu. Dia gini. Dekat lah bang. Lepas tu time kita macam ni duduk lah. Macam kita ni rukuk Okey. Sujud rukuk kan, rukuk. Okey. Ada rukuk gini kan. Okey. Dia jadi macam nongging. Rukuk mata tengok pas ni. Tapi macam nak jadi harimau pula. Dia memang ada sila harimau tapi dia macam ni je tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi macam pelik sikit lah. Makruh. Tapi betul lah tak, bila kita tengok kalau tak belajar betul-betul memang macam-macam gaya tak tengok bayang kita yang duduk sebelah pun kadang-kadang memang tak betul betul lah kan. Kau yang ni pistol pun ada tu yang jadi tu. Betul. Ada ke tu? Ada. Ini memang saya punya ni lah senior lah. Tapi kita nak tegur, kita segan. Nak cakap pun kita takut je. Dia terus gini kan. Sedalai-dalai tong terus ada macam kalau gini tak boleh. Dia gini tu. Sampai itu ada bunyi. Dia gini tu. Tinggi ilmu dia ni. Aku dia minat tembok. Bawa ajak masuk sini. Dan draw lah, bawa draw. Tapi ramai yang cakap dengan saya. Aku bila saya duduk sebelah dia semayang subuh, dia memang rajin. Orang masjid lah memang rajin pergi semayang sekali. Tapi yang tu lah, yang tu. Yang tak tahan tu. Terlupa nak nanya ustaz kan. Tak boleh macam mana tak? Tak ada kan. Tambah-tambah dulu. Tambah. Ustaz. Ya. Apa ni masa sujud ada orang beritahu saya kena kempitkan perut. Kempitkan perut. Kawan berhenti. Jangan kena dengan kita punya perut. Oh, betul kan? Gemuk kan je. Lepas tu punggung tu tongging dah sikit. Oh, itu pula. Tak ada. Biasalah. Ada. Cuma perbezaan di antara laki-laki dan perempuan. Cara sujud lain dan perempuan ni dia stop. Dia rapat semua. Laki-laki ni kita kena pelenggan. Lah, itu biasa. Itu ya, tidak lebih pada itu. Satu dia tak? Cara takbiratul ihram yang betul tak? Kedudukan tangan ni sebenarnya dia jarang tak ya? Ni. Jari ni. Dah. Sama dengan pala atas tengok. Ni duduk di cuping ni kan. Oh dia kena begitu. Sini Ustaz. Ustaz sini. Gini tak? Ada. Kira kena lah tak? Jadi macam-macam kan lah. Ada hok gini pun macam. Ada kira dia. Jadi tangan kapak ni Jadi buka Ustaz. Jadi buka saya. Tak tahu kat ni Allah dapat kan Ustaz. Ada depan. InsyaAllah lah. Ada yang macam ni. Oh macam-macam. Mana kita tidak akan. Bila kita lari daripada syurut ni kita buat, kita tidak akan sunat kita angkat tu tak ada. Sia-sia lah tak. Lebih baik kita begini selalu. Maknanya kalau tak angkat tak kira tu Oh, lebih baik sini Allah daripada kita lakap begini, lakap begini. Jadi Allahu Akbar terus ni. Sini ada. Allah. Ustaz, kalau orang angkat tapi kita tak habis Ustaz. Sini. Apa dia? Sini dia angkat. Boleh. Kau syiah tu. Sini. Sini lah. Tak ya. Allah. Satu kaedah. Satu kaedah. Allah Akbar. Dua kaedah. Dua je lah. Dia ada dua kaedah. Tarik dulu lah. Tarik bawah dulu. Ada satu kaedah. Dia khilaf. Masuk dalam dua kaedah. Ada Ustaz. Satu kita banyak jadi. Ada orang Lebih sikit lah. Oh, tu tajuk lah tu. ada tak? Oh, tu tak benar tu.
Tak sangat tu orang. Itu satu organik pada. Nah, sini ya. Ada. Mazhab Syafi'i kita begitu lah. Hanafi ada yang macam ni sikit kan? Ada. Saya rasa tak ada juga. Tengok lagi tak dia pun. Biasa ya Syafi'i Hanafi lebih kurang. Ada orang kawan tu dia macam ni. Dia tak pasal buat lah. Kata boleh dalam buku kata boleh. Ha? Mana? Dia kata dalam buku boleh. Boleh lah? Lagi satu saya. Okey. Terakhir juga. Okey. Soalan aku. Apa hukum dia saya? Hukum. Hukum dia kalau imam ni baca utubah, utubah. Okey. Utubah, dia punya cara tu macam nak menyindir seseorang. Bukan maksudnya bukan saya lah. Siapa dia imam? Imam tu. Okay. Kalau contoh imam ni jadi imam, dia akan menyindir imam ni. Contoh imam ni dah tu yang seorang imam ni pula minggu depan dia pula dia akan menyindir imam ni. Macam mana dah? Dia berlawan kat situ. Haram tak kan? Sebab yang dapat sebab dua-dua ni mengadu dengan saya tau. Mereka ni. Tapi dua-dua ni saya nasihat lagi. Dia punya saya tulis mat. Ini tapi saya saja yang tahulah. Dia tak kira kubah dengan Ramadan. Haram tak kan? Sebab masa ni baru-baru ni peperiksaan. Yang anak imam ni dapat bagus lah 5A. Yang imam ni pula tibai. Anak tak bagus apa ni, jangan fikir dia macam apa? Macam komplit lah kat situ. Dia punya ayat tu. Yang seorang ni bab ni pula puasa lah apa. Bab tak menghormati sini semua ada. Masuk dalam tu. Dia kata, kat sini pun boleh jadi ke kan? Dalam apa ni solat Jumaat. Sufi kelas orang. Terima kasih lah jadi imam. Khusyuk dalam solat saya. Khusyuk dalam dia khusyuk ni ada dua. Satu khusyuk hati senantiasa kita nampak perbuatan itu daripada Tuhan. Yang kedua khusyuk tubuh badan kita tu jangan banyak gerak. Tahu tak? Khusyuk ni ada dua. Khusyuk zahir pada tidak gerak. Khusyuk batin pada setiap perbuatan kita kena nampak daripada Allah Ta'ala. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maksudnya setiap perbuatan kita kena nampak daripada Tuhan. Itulah yang berafdal di sebuah khusyuk hak bahagian batin. Khusyuk apa yang zahir di mana dalam setiap perbuatan kita tu jangan kita banyak gerak lah. Cuma gerak yang penyempurnakan hukum lah. Dah, jangan garu. Kalau baca Fatihah ni, Bacaan Fatihah tu dalam kita baca Fatihah tu kita boleh ingat mana serta ta'amul akan kedudukan kita tu. Ta'amul batin mudah. Masa dah tak usuk lagi. dia macam mana contoh kalau dalam Fatihah? Dalam Fatihah kita baca. Contoh kita katalah dalam Fatihah. Okey. Kita kata Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya. Kita nak ambil dia tu apa? Dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah lagi amat pengajaran. Baru bila kita nampak tak ada dah Tuhan lain, kecuali dia yang amat murah. Maka layak kita puji dia lah. Lepas tu kita kata Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maka segala puji bagi dia lah. Bagi Allah lah. Puji Qadir bagi Qadir, puji Hadir bagi Hadir, puji Hadir bagi Qadir, puji Qadir bagi Hadir, semua tentu bagi dia lah. Layak dia lah, layak orang yang menerima puji semua. Sebab apa layak dia menerima puji? Ar-Rahmanir-Rahim. Kerana dia telah yang bersebab pemurah, lagi bersebab kasih sayang. Lah. Malik Yawmiddin, di samping juga dia juga lah yang berkuasa penuh di hari kiamat. Kalau kita nampak dia tu kuasa penuh, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dia lah hak layak kita semua dan dia layak kita minta tolong. Dan dia kuasa penuh kan? Dia dah layak kita semua. Dia layak kita minta tolong. Maka kita nak minta tolong kan pada Tuhan. Ihdinas siratal mustaqim. Tolong bawa kita pada yang dia benar. Yang mana yang dia benar? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jangan yang terberi nikmat pada makhluk dulu.
Ghairil maghdub bukan jalan sesat. Tak jalan Nabi-Nabi. Waladhdallin. Tak, jalan bukan jalan sesat. Tak, bukan jalan ya, tidak comel dan bukan jalan sesat. Amin, ya Allah, perkenalkanlah permintaan aku. Mana sudut Fatihah sudah kita nampak dah. Salah cara kita kaji. Dah, itu kita nak memahami Fatihah. Itu dia panggil khusyuk dalam bacaan. Khusyuk tubuh badan tidak gerak. Khusyuk hati ingat dia. Apa makna khusyuk tu? Ketetapan kita duduk situ. Ada orang panggil semaya. Semaya zahir surating. Dah. Okey, ada lagi? Tak ada tutup? Kalau macam okey, Nabi yang semayang solat apa 3 kali. Berapa dia? Cerita yang sahabat Nabi suruh sahabat dia solat sampai 3 kali. Sampai 3 kali mana? Satu fardu. Dia dah solat. Lepas tu dia bangun, Nabi suruh dia solat sikit. Solat balik pula. Dah. Kerana Nabi dia kacau. Nabi dia tahu seorang orang yang duduk kes kawan tu. Dia dah khusyuk. Nabi nak bentuk supaya khusyuk hati itu. Bukan tidak betul perbuatan zahir. Nabi dia khasyaf. Dia tahu kita duk mikir Quran tu, dia tahu. Tahu. Maka bila nampak melampau sana, ayat pula lah. Gitulah. Dan ayat dia disebabkan oleh kerana semaya ni kita nak ilmu. Pertama khusyuk hati kita dengan Tuhan. Yang kedua khusyuk dengan Tuhan. Nah, itu yang Nabi sebut itu. Dia bukan pada zahir semata lah. Ya? Bukan solat zahir semata. Yang ni lah dah. Buat dah perempuan. Dah. Kita nak suka hati pun. Okey? Mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. وعلمنا واجعلنا مقيم الصلاة تقبل دعاء آمين. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وصلى الله وسلم على محمد والحمد لله رب العالمين قبل الله. ما اسمها؟ Kepada siapa yang ambil kitab tadi, tolong pastikan anda semua telah buat bayaran kitab yang tadi.